Okey. Seterusnya kita lihat kepada histogram ya. So bila masa kita nak melakukan histogram ini ya. Jadi histogram ini hanya dilakukan apabila data yang kita perolehi itu adalah dalam bentuk sela ataupun interval scale data ya. Jadi data yang berbentuk ordinal dan nominal tidak sesuai bagi kita untuk melakukan histogram. Jadi apa maklumat yang boleh kita perolehi daripada melakukan histogram ini ya. Jadi histogram ini yang pertama sekali adalah kita boleh lihat sama ada taburan data kita itu adalah bentuk normal ataupun tidak ya. Kita akan belajar tentang taburan normal nanti. So dalam kes ini bentuk taburan normal adalah bentuk inilah, bentuk loceng ya. So kalau kita sketchkan di sini, right, kita boleh lihat bentuk taburan itu ya. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui sama ada data kita itu tertabur secara normal ataupun tidak. Sebab kebanyakan ujian-ujian statistik inferensi parametrik khasnya ya, dia mensyaratkan bahawa dependent variable kita itu perlu tertabur secara normal ya. Jadi menerusi histogram juga kita boleh melihat di mana kedudukan mode ya, mode dan juga kemungkinan sama ada data kita itu berlaku pencongan ataupun tidak. Alright, saya akan sentuh lebih detail nanti tentang maksud pencongan itu nanti. Okey. Okey, satu lagi adalah bar graph ya. Bar graph ini selalunya kita boleh lakukan kepada data yang berbentuk ordinal, nominal dan interval. Ketiga-tiga data yang berbentuk yang saya sebutkan tadi, interval, ordinal dan nominal, boleh dilakukan carta palang ataupun bar graph ini ya. Jadi bar itu mewakili frekuensi ataupun peratus. Selalunya ianya adalah pembawahnya di situ pasti X itu adalah kategori. Di sini ada dua kategori, kelas A dan kelas B. Alright. Jadi bila data yang berbentuk kita nak menggambarkan sesuatu kategori itu, bar graph lebih sesuai ya. Jadi beza antara bar graph dengan histogram ini adalah gap kat sini ni ya. Histogram dia tak ada gap antara satu boundary ini ya, satu palang dengan satu palang, manakala bar adalah ada gap ya. Okey, saya rasa kedua-dua histogram dan bar you biasa dengar, familiar, right? Cuma yang baru adalah stem and leaf plot ya. Jadi kalau terjemah dalam bahasa Melayu, ranting dan daun atau dahan dan daun ini, alright. So katakan di sini kita lihat pada dua kelas tadi, IQ tadi ya. Dia ada stem. Stem ni adalah mewakili dua digit data kita, manakala leaf itu adalah mewakili digit yang ketiga. Oleh kerana IQ, okey, IQ kita tadi adalah apa? Julat dia antara 80 hingga 162. Okey. Jadi kalau kita lihat balik pada taburan frekuensi pada graf, pada jadual kita tadi 80 ada seorang kan. Jadi 8 digit yang pertama, 0 adalah digit yang kedua. So 80. So cara baca dia adalah di sini, kalau start daripada 8, dia adalah 80, 87, 89. Okey. Yang ini
93, baris kedua 93 ada 2 orang, so dia akan berulang 93, 93, 96, 97, 98 and so on. Okey. Jadi kalau data itu yang paling banyak adalah tadi kita lihat kepada 109 kan. Jadi kalau 109 berulang 3 kali, so kita akan letak 10, dia punya hujung dia 999. Itu cara bacanya. Jadi stem and leaf plot ni juga, okey. Sebenarnya kita boleh juga nampak pattern taburan kita, ya, sama ada ia tertabur secara normal ataupun tidak. Jadi kalau kita perhatikan di sini, kalau kita buat macam ni, okey, kita akan dapat bentuk yang daripada histogram tadi, okey, cuma ia terbalik, okey. Jadi ini adalah satu bentuk yang dipanggil stem and leaf plot. Jadi kalau data kita banyak, okey, actually kita dan rapat, kita akan dapat bentuk pattern yang boleh kita lakarkan dalam bentuk taburan, sama ada ia taburan normal ataupun tidak normal, ya. Itu adalah stem and leaf plot. Seterusnya adalah frekuensi polygon, ya. Polygon kita jarang gunakan jugalah, ya. Pie chart, ini you all dah belajar masa tingkatan 1, 2, 3 dulu. Okey, jadi setiap portion ini, okey, mewakili keluasan sektor itu. Alright. Saya kata bilangan kelas A dan kelas B 13 orang, okey, 13 orang, oleh kerana ianya adalah 13 orang juga A dan B. So sudah pastilah kawasan itu mempunyai luas sektor yang sama, ya. Jadi pie selalunya kita berikan bagi data-data yang berbentuk kategori, alright. Tapi kalau data itu mempunyai banyak kategori sampai 15 atau 20, so apa akan jadi? You akan dapat banyak sektor-sektor kecil, right? Begini, right? So actually bila masa nak guna pie, bila rasa nak guna bar, okey. Jadi pie dengan bar ni sesuai kalau kita punya data itu adalah dalam bentuk ordinal dan nominal, ya. Data dalam bentuk interval tak sesuai, dan kalau buat pun with the purpose, you akan dapat banyak sektor-sektor yang halus, ya. Sudahnya you tak boleh nak differentiate, ya. Jadi seterusnya kita lihat kepada carta titik ataupun scatter plot ini, ya. Jadi scatter plot ini adalah setiap titik ini, titik ini dia mempunyai pasangan data lah. Okey, katakan di sini kita nak tengok adakah terdapat hubungan antara dua skor, iaitu skor pencapaian matematik dengan skor pencapaian bahasa Inggeris, ya. Jadi kalau kita lihat setiap titik ini mewakili satu data lah. Misalnya ada satu pelajar, dia mempunyai skor matematik dia 140, skor English dia mungkin dalam 95 kat sini, okey, ataupun 94 lebih kurang lah, ya, anggaran. So apa tujuan kita buat scatter plot ni? Alright. Scatter plot ni selalunya kita bina apabila kita ingin melihat sama ada ianya terdapat hubungan ataupun tidak. Okey. Jadi apa maksud hubungan? Hubungan ni maksudnya kita mampu menghasilkan pattern ataupun bentuk, sama ada ianya adalah berbentuk garis ataupun ianya tak ada bentuk apa-apa. Alright. Kalau tak ada bentuk apa-apa, selalunya kita gagal membina satu garis. Kalau kita katakan bahawa terdapat hubungan linear. Linear maksudnya hubungan yang lurus, kan? Ataupun curve linear, hubungan yang melengkung, kan?
Jadi kalau kau tengok kat sini, data itu terkumpul dalam bentuk begini, macam biskut kit small tu. Kalau suruh saya buat satu garis terbaik, okey, uh, saya rasa saya gagal lah. Okey, macam macam mana nak pilih garis terbaik, sini ke, kan? So bentuk dia bulat. So kalau kita gagal buat menghasilkan satu bentuk garis lurus daripada titik-titik ini, maka kita katakan ia tidak terdapat hubungan yang linear. Okey, jadi penting nanti kalau kita belajar dalam correlation dan juga regression ya, kita selalunya kita akan start dengan scatter plot ini ya, untuk melihat sama ada terdapat korelasi ataupun tidak. Alright. Jadi kalau dalam kes ini actually tak ada terdapat korelasi antara pencapaian matematik dan juga kemahiran bahasa Inggeris ya. Jadi itu cara kita tafsir berdasarkan kepada scatter plot. You akan pergi detail dalam you belajar korelasi dan juga regresi nanti. Okey. Jadi dalam kita merumuskan descriptive statistik ni, alright, kita merumuskan data ada dua saya kata tadi, iaitu kecerungan memusat ataupun mencari titik tengah ya. Jadi selalunya bila titik tengah ni ya, ada tiga indikator atau indeks yang kita gunakan, iaitu kita pakai mean, median dan juga mode ya, mean, median dan mode. Jadi mean, median dan mode ini adalah satu petunjuk bagi mewakili titik tengah bagi taburan data kita ya. Jadi selain daripada titik tengah, dalam kita merumuskan data adalah kita melaporkan tentang variation ataupun serakan ya. So variation ini adalah summary of differences within group. Alright. Maksudnya dalam data itu bagaimana data itu tertabur dalam kumpulan itu. Alright. So indeks yang kita gunakan adalah range ataupun julat. Kemudian kita gunakan interquartile range ataupun julat antara kuartal ya. Variance dan juga sisihan piawai ataupun standard deviation. Ini adalah ukuran-ukuran yang digunakan untuk menggambarkan tentang variations bagi data kita ya. Kita akan pergi detail satu persatu lah ya. Jadi mean ataupun orang kampung panggil purata, orang Inggeris panggil average, sama lah benda tu. Alright. Dulu kalau kita berbual-bual dalam staff room kan, kita takkan tanya kawan lama, average kelas you dapat berapa kan. Alright, tapi sekarang bila kita belajar statistik, instead of average ni kita panggil mean. Okay, so jangan confuse mean dengan minimum value. Okay, jadi rumus mean ini adalah mudah saja. Okay, kalau kita ada satu set data, okay, sebanyak n, kita jumlahkan semua data kita itu, okay, bahagikan dengan n. Okay, so y bar, okay, sama dengan jumlah setiap y bagikan dengan n. Okay. Jadi n ini, n boleh jadi sama dengan 1, okay, sehinggalah kepada nilai n yang tertentu. Okay, katakan ada n sama dengan 100 data, so jumlahkan semua ke 100 data itu bagikan dengan 100. Selalunya dia akan disimbol dengan bar. Okay, kalau guna y bar lah, kalau x bar. Okay, jadi itu adalah simbol bagi mean ya. Jadi what's up with all those symbols? Okay,
So ini you jangan takutlah dengar simbol-simbol ni, tak ada benda. Summation ni jumlah. Okay. Dia bagi jumlah I equal to 1 hingga I equal to n. Maksudnya katakan y I kat sini, maksudnya y yang pertama sehinggalah y yang ke n, kan? So bahagikan dengan n. Okay, so ini adalah min bagi y. So y bar. Okay. So kalau lupa ataupun tak jelas lagi, you baca lah ni explanation dia ni. Okay. So ni mudah lah. Okay. Jadi kalau dalam kes kita, berapakah min bagi kumpulan A, berapakah min bagi kumpulan B, apa yang perlu anda lakukan adalah you jumlahkan semua skor dalam A bahagikan dengan 13. Untuk min bagi B, jumlahkan semua skor bagi B bahagikan dengan 13, kan? Okey. Itu saja, kan? Okey. Jadi min dikatakan di sini adalah balance point. Okey, balance point maksudnya kita bayangkan macam ni lah. Min ni macam kita nak imbangkan supaya bila kita letak dia duduk di tengah-tengah. Okey, ini maksudnya katakan you main dia jongkit, kan? Okey. Ni ada seorang ni berat dia ni dalam 1 pound kat sini, tapi sini ada 2 pound, kan? Okey. Jadi kita nak tengok kat mana titiknya. Apabila kita duduk dekat titik kat situ, itu adalah titik seimbang bagi dua datak kiri dan kanan kat situ. Okay, jadi ini adalah titik seimbang dia lah. Okay, min ni kita berkatakan titik tengah ataupun titik seimbang bagi data kita, ya. Min ini masalah dia satu je, ya. Dia mudah dipengaruhi oleh outliers. Okey. Apa maksud outliers? Outliers di sini adalah sesuatu skor yang di luar daripada norms. Alright. Norms ni maksud dia data itu sama ada ianya terlalu besar daripada rakan-rakan yang lain ataupun data itu kecil sangat daripada rakan-rakan yang lain. Okey. So bila ada outliers, ya, dia akan mempengaruhi min. Ya. Contohnya, katakan kita nak mengukur jumlah pendapatan penduduk di Malaysia, ya. Dan kita semua tahu bahawa income adalah satu benda yang tidak normal, ya, taburan yang tidak normal. Sebab kita tahu bahawa orang yang kaya sangat, orang yang miskin sangat, kan. Jadi kalau billionaire ni atau billionaire ni tak ramai, kan, ya. Jadi kalau kita buat kajian income penduduk Malaysia, okey, kita ambil beberapa orang billionaire sebagai sampel kajian kita, maka apa yang berlaku adalah data dia yang ekstrim itu akan drag ataupun akan menarik, okey, data-data kelompok yang lain itu menjadikan skor min yang berbeza daripada yang sebenarnya, ya. Misalnya contoh dia, katakan taburan income, kalau kita andaikan bahawa tiada yang billionaire, maksud saya, kan, mungkin datanya adalah bentuk normal, alright. Tapi kalau ada seorang yang billionaire, katakan kita ambil seorang lah yang kaya, kan, ni Syed Al-Bukhari ni kaya jugalah, So apa yang berlaku? Income dia
jauh daripada kita semua. Alright, kita duduk kat sini, mate. Right. Kita duduk dekat sini. Tapi income dia, saya pun tak adalah dalam saving saya 1 juta kan. Dia berpuluh juta, beratus juta kan. So jauh kat sini. So kalau kita ambil dia juga, apa yang berlaku adalah dia akan drag income penduduk di Malaysia ni akan ke kanan. Okey. Jadi mean ini, right, dia akan dipengaruhi jika wujudnya outliers. Okey, dalam kes ini kalau kita ada seorang billionaire, maka apa akan berlaku adalah income penduduk Malaysia akan menjadi lebih tinggi dan ianya tidak realistik, ya. Misalnya dulu ada menteri cakap mean income penduduk Malaysia 5,000 kan. Jadi dekat kedai kopi ramai orang kampung bertekak mana ada 5,000 kan. So maksudnya kemungkinan data itu dia diambil dengan mengambil kira ada beberapa billionaire. Okey. Mungkin Vincent Tan, Tan Sri Vincent Tan ke ada kat situ. Tan Sri Ganalingam pun ada kat situ. So dia akan drag kat situ, ya. So apa yang berlaku kalau ada outliers, ya, kita perlu berhati-hati dalam melaporkan mean, sebab kalau kita laporkan mean mungkin kita tidak akan dapat maklumat yang tepat, ya. Satu lagi adalah ukuran bagi titik tengah, ya, adalah dipanggil median. Median ni dari from the word middle lah, right. Dia kata the middle value when variable value are ranked in order. Bila kita susun data kita itu mengikut urutan daripada rendah ke tinggi, okey, rendah ke tinggi ataupun tinggi ke rendah. Okey. So titik tengah data kita itu adalah median. Okey. So dia kata when the data is listed in order, bila kita susun mengikut sorting tu, alright. The median is a point at which 50% of the cases are above and 50% below it. Maksudnya bila kita susun daripada rendah ke tinggi, lower to high or high to lower, alright, kita susun ikut ranking. Okay. Tengah hari ni 50% akan duduk sini, titik itu 50% akan duduk sini. So ini adalah titik tengah, median. Okey. Ataupun dipanggil juga 50th percentile. Okey. Ataupun dibagi Q2. Okey. So Q2 adalah median. Okey, ataupun 50th percentile. Okey. So dalam kes kita ini, kalau kita susun daripada kecil ke besar, ada 13. Okey. So kita ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kat sini 6. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kat sini juga 6. So yang tengah-tengah ni, yang membahagikan data ni kepada 6, itu 109. 109 ini adalah dipanggil median bagi taburan ini. Okey. Itu 6 kes atas, 6 kes bawah. Okey. Alright, jika dikatakan if the first student will drop out from class A, katakan first student drop, kata sini drop. Okey. Drop, so tinggal 8 kan? Oops, sorry. Mana pemadam saya? Okey, padam. Okey, katakan drop.
Okey. So dia kata median sekarang ni adalah 109 tambah 110 ni kat sini kan. Sebab kita nak imbangkan sini 1 2 3 4 5. So sini 5. 1 2 3 4 5. So sini pun 5. Seimbang. So median ini, alright, oleh kerana dia genap kan. Tadi 13 kan jadi 12. Okey. 10 10 12 tambah 2 12. So apa yang perlu kita lakukan untuk menentukan median adalah kita averagekan ni ataupun jumlahkan dan bagi 2 untuk average out. Okey. Jadi 109 tambah dengan 110 219 bagi 2, so kita dapat 109.5. So kita katakan bahawa median bagi taburan ini, kalau kita kata seorang ni out, okey, adalah 109.5. Itu cara kita tentukan median bagi data yang genap, kan? Okey. Median ni bagus ni, alright. Dia tidak akan dipengaruhi oleh outliers. Okey. Dia tidak akan dipengaruhi oleh outliers. Maksudnya dalam kes kita ni tadi, katakan data kita itu terpencung begini, alright. Ada seorang milioner kat sini, alright. Kalau ranking yang ke-50, okey, tengah kat situ, okey, dia takkan duduk dekat situ juga. So sini median. Okey. Kedudukan dia tak berubah. Kalau dia tak ada pun, okey, dia tak ada, kedudukan dia pun tak akan berubah. Okey. So itu dia, the median is unaffected by outliers, making better measures of central tendency when data are skewed. Bila data terpencung, okay, maka untuk mewakili titik tengah itu, kita better gunakan median rather than mean. Okay. Jadi ini yang saya katakan tadi, kalau data itu simetri maksudnya apa? Simetri maksudnya kalau kita ada satu bahagian, kita potong tengah-tengah, okey, kita akan dapat satu kawasan yang sama luas. Itu maksud simetri. Okey. If the recorded the value of variable from the symmetric distribution, the median, the mean are identical. Okay, kalau taburan data itu simetri, okay, median dan mean adalah pada nilai yang sama. Okay, tapi in real life, okay, sepanjang hidup saya ni, kalau buat kajian ke jumpa data, tak pernah lagi jumpa perfect nilai median dan juga nilai mean itu sama, kan? Hampir sama, yes, tapi kalau perfect sama, wah, saya ingat dah berpuluh tahun dah tak jumpa lagi lah. Alright. Tapi itulah maksud dia, kan? Kalau simetri begini, ini ideal lah, ya. Tapi kalau ianya berlaku pencongan, okey, berlaku pencongan ataupun dalam bahasa Inggeris dia skew. Bahasa Melayu adalah pencongan. Pencongan, okey. Pencongan ni maksudnya ada bahagian yang sengit lah, kan? Okey. Kalau di sini pencongan ke kanan, okey, ini terjadi apabila nilai mean lebih besar daripada nilai median. Okey, dia pencong ni. Okey. Nanti kita akan detail tentang skew ni. So, saya kata tadi median adalah titik tengah jika data itu disusun mengikut ranking, ya. Dan kita akan boleh
tentukan 50% case di atas dan 50% case di bawah. Kadang-kadang kita tulis sebagai 50th percentile or Q2 ataupun second quartile. Ya. Mode ini yang paling mudah lah. Ya. Mode tak perlu kira menggunakan penglihatan anda lah. Ya. So mode dekat sini adalah data yang muncul paling kerap, kita panggil mode. Okey, dalam sini adalah kita tadi adalah 109. So 3 kali dia punya F sama dengan 3 kan. Okey. So bila dia 3 dia akan jadi yang paling banyak, itu akan jadi panggil mode. Ya. Boleh jadi berapa mode? Okey, dari segi mode ni dia boleh jadi berbagai-bagai. Okey, dia bukan macam mean, median, satu nilai saja. Mode boleh jadi 2, 3 dan sebagainya. Ya. Kata mode may not be a center of distribution. Okey. Mode ni jarang orang pakai untuk menentukan titik tengah sebab kemungkinan kita tak dapat bentuk yang mempunyai what we call it yang seimbang lah, ya. Alright. Ini dalam kes ini adalah berbentuk bimode. Bimode ni maksudnya BY. You tahu kan bisexual tu. Tahu kan? Okey, lepas tu dia kata even statistic can be open minded. Right. So bimodal maksudnya dia ada dua. Okey, mode dekat situ. Alright, kalau kita dapatkan bentuk dia bukan bentuk gini kan, ada dua mode. Alright. Jadi bagi kes yang simetri, okey, kes yang simetri, mean, mode dan median akan berada pada satu titik. Okey, ini adalah bentuk taburan normal. Bila bentuk terpencung, okey, median mesti berada di tengah-tengah. Sebab tu nama dia median. Okey, median mesti duduk di tengah-tengah. No matter what. Okey. Jadi mode median mesti duduk tengah-tengah, yang berubah adalah mean. Okey, dalam kes ini dia pencung ke kanan. Okey, maksudnya ada outliers kat sini. Okey, bila ada outliers dia akan tarik ekor ni kepada dia. Okey, bila tarik ekor ni, kaki ni tarik ke sana, rupa dia akan jadi sengit macam ni. Okey, maka dia akan menghasilkan skew ataupun pencungan. Okey, median tetap tengah. Okey, mode di sini. Mode maksudnya apa? Ramai orang duduk dekat kat sini, kan? Ramai orang duduk skor dekat situ. Okey, hanya seorang dia yang terpencil di sini. Okey, sebab tu dia akan menjadi pencung, skew. Okey, choosing a measure of central tendency, memilih kecenderungan memusat. Alright. So, dia kata if you want to know which score occur most often, then the mode is a choice. Okay, saya katakan tadi, kalau kita tengok skor mana yang muncul kerap kali, kita gunakan mode. Okay. So, median adalah titik tengah. Okay, the median is a better choice to serve as representative score because it takes into account all data distributions. However, it treats all scores alike. Yeah, different in magnitude are not taken into account. Dia tak ambil kisah tentang magnitude, tapi kita berdasarkan pada susunan data yang paling tengah. Okay. Mean, bila kita nak perlu pakai mean, bila kita nak ambil kira semua data, okay, data kita kecil ataupun besar, ambil semua sekali. Alright, dengan syarat taburan kita itu tidak berlaku pencungan. Ya.
Jadi bila berlaku pencongan, untuk memilih titik tengah tak sesuai, kita pakai mean, kita pakai median. Ya. Jadi tak kisahlah sama ada pencong ke kiri atau pencong ke kanan. Kalau berlaku bentuk data sedemikian, so jangan kita laporkan mean, better kita pakai median. Ya. Jadi itu adalah untuk memilih central tendency. So salah satu cara untuk tengok bentuk taburan kita itu adalah melalui bentuk yang saya katakan tadi lah, melalui bentuk histogram dan juga bentuk stem and leaf plot pun boleh lihat, okey, sama ada bentuk taburan kita itu berlaku pencongan ataupun tidak. Alright. So kita settle mean, median dan mode. Seterusnya kita pergi kepada variations. Alright. So kita lihat pada range, interquartile range, variance dan standard deviation. Okay. Jadi sebagai latihan, lepas you dengar video ini, ya, cuba you jawab soalan 1, 2 dan 3 ini menggunakan data yang simple ini. Ya. You boleh kira pakai tangan boleh, kemudian you try masukkan data ini ke dalam SPSS dan keluarkan output daripada SPSS. Okey, ini sebagai latihan rumah anda lah. Okey, dari segi variation yang pertama sekali adalah range. Okey, atau julat. Julat ni yang paling basic lah, ya. Julat ni adalah mudah aja. Highest tolak dengan lowest. Okey, yang tertinggi tolakkan dengan yang terendah. Jadi dalam kes kita yang tertinggi, tadi saya kata 2128 ya. Tak nampak ada 140. Okey, 140 yang paling tinggi. Yang paling rendah 89, maka julat bagi kelas A adalah 140 tolak dengan 89 51. Okey. Mana kelas B yang paling tinggi 162, yang paling rendah 80. So julat dia besar 82. So apa yang kita boleh buat macam analogi atau rumusan dekat sini? Kepada saya, kalau lihat kepada range, apa yang boleh saya nampak bahawa kelas A ni, ya, kelas yang bernama A ni, ya, skor IQ pelajar-pelajar mereka antara satu sama lain tak ada jauh. Okey, mungkin kelas mereka adalah kelas yang di bawah streaming, saya katakan, mungkin ni di bawah stream. Manakala kelas B ni kelas sekolah yang sistem yang tak guna streaming, kan. Maksudnya ada budak pandai sangat, ada yang slow sangat, kan. So jadi dari segi kepelbagaian varies, okey, kita katakan bahawa kelas B ni dia lebih berbagai berbanding dengan kelas A. Okey, itu just satu indikator lah kalau kita maklumat melalui range. Alright. Kemudian range ini kalau kita pecahkan, sebab tadi kita lihat kepada maksima tolak dengan minima. Okey, jadi kita dapat satu nilai yang agak what we call it, besar dia punya jarak dia. Alright. Tapi kalau boleh, alright, kita pecahkan range itu kepada sukuan, kuartal. Okey. Sukuan, kuartal adalah sukuan ataupun anything of 1.4 ataupun 25%, kan, and so on. So interquartile range maksudnya kita data kita itu, alright, kita pecahkan kepada 4 bahagian. So ini adalah Q1. Okey, ini data adalah Q2 nya, Q3, Q4. Okey. So kat sini akan jadi Q1. Ini adalah Q2. Titik tengah 50%.
Okey, kalau you ambil sini, okey, sebelah ni, ini adalah 50% daripada data. Okey, ini adalah Q3. Okey, Q1, Q2, Q3. Alright. Q4 kat ujung sini lah kan. Okay. So selalu kita pakai, kita ambil kira Q1, Q2, Q3. Alright. Jadi saya kata tadi 25th percentile is a quarter that divide the first quarter of cases from the letter 3/4. Alright. Jadi kalau kat sini adalah 1/4 lah. Okey. Ini setengah. Ini 3/4. Okey. Ataupun kalau you pakai percentile, ini 75th percentile. Ini 50th percentile. Ini 25th percentile. Okey. Jadi interquartile range, alright. Interquartile range ni adalah Q3 minus Q1. Okay. So Q3 minus Q1. Nilai ni, alright. Dah banyak conteng sekejap. Saya padam sikit. Padam balik. Okay, so interquartile range ni adalah jarak ini lah, ni sampai sini. Okay, itu adalah interquartile range. Ya, Q3 tolak dengan Q1. Interquartile range ini kita katakan bahawa 50% data adalah berada dalam interquartile range. Okay, so kalau kita ada satu nilai Q3 minus Q1, itu adalah julat antara kuartal. Kita katakan 50% data adalah berada dalam interquartile range. Ya, itu adalah salah satu maklumat daripada interquartile range. Ya, dan interquartile range juga kita gunakan untuk mengenal pasti sama ada sesuatu data itu merupakan outliers ataupun tidak. Okay, untuk menentukan data itu terjadi outliers ataupun tidak. Ya. Jadi untuk menentukan sama ada potensi data itu outliers ataupun tidak, kita gunakan rumus ini. Alright. So tadi saya kata interquartile range, alright, IQR ini, ya, adalah Q3 tolak Q1. Itu adalah interquartile range. So whatever data, nilai yang kita dapat, itu adalah interquartile range. Jadi outliers ni dia boleh jadi dua kedudukan, iaitu sama ada low outliers ataupun high outliers. Okay, low outliers, low outliers, okay, kita kat sini Q2, median ni Q1. Okay, ini adalah Q1. Okay, bila data itu, okay, katakan kat sini, okay, Q1 tolakkan dengan 1.5 darab dengan nilai interquartile range. Okey. Apabila nilai itu kecil daripada nilai Q1 tolak 1.5 interquartile range, maka nilai itu akan dikonsider sebagai low outliers. Okey. Jadi kalau high outliers, katakan belah kanan ini macam yang case Tuan Said Al-Bukhari tadi kan. Okey, Q3 ini ada nilai. Okey. Jadi kalau Q3 tambah dengan 1.5 interquartile range, data itu lebih daripada nilai ini, maka itu adalah
dipanggil outliers, high outliers. Okey. So tugasan kamu adalah cuba kamu lihat senarai data A dan B. Okey. Adakah terdapat outliers bagi data A dan B? Okey, saya leave it to you. You buat, nanti kalau tak dapat saya blast dalam Telegram macam mana nak jawab. Okey, saya lepaskan anda jawab soalan ini. Okey, seterusnya kita lihat kepada variance. Jadi variance ni you akan biasa jumpa. Okey, you akan jumpa beberapa kali dalam kursus ini dan selalu sebab sampailah satu ujian analysis of variance ataupun ANOVA. Okey, so you akan kekal ingat benda ni, variance, from the word variation. Alright, so variance, a measure or spread of recorded value on a variable, measure of the person, iaitu ialah satu ukuran untuk mengukur serakan. Okey. Okay, saya berhenti sekejap lah azan lah. Sambung lepas ni.